Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi berjumpa di show kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu, ya. Saya ingat sebenarnya pagi ni nak balik kampung, tapi Pantai Timur banjir lah. Ingat pagi tadi nak bertolak, tak ada kuliah malam ni, ya. Dia boleh panggil ustaz lain ganti kan. Tengoklah esok macam mana. Banyak tempat naik air, ya. Baik, kita nak sambung lah, ya, pengajian dan perkongsian kita tentang buku zikir dan doa yang ditulis dan dikarang oleh Ustaz Salahuddin Abu Samah, ya. Dan buku tu sekalipun dia ringkas, tapi ia di-endorse oleh mufti wilayah sebelum ini, itu adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan kira buku basic lah, ya, bersabit dengan ibadah, doa dan zikir yang boleh kita kongsikan, ya, di Masjid Rasulullah. Dan kita telah berkongsi banyak perkara, bermula daripada definisi doa, ya, ayat Quran dan hadis Nabi yang basic tentang doa. Kemudian kita masuk adab doa, ya. Sebelum tu kita kongsikan tentang jenis doa, ya, ada dua, ya. Doa ibadah dan doa zikir, ya. Kemudian kita last itu masuk adab doa. Antara yang penting juga itulah adab doa, ya. Walaupun sebenarnya doa adab dia ni banyak, more than 30, tapi yang dinukilkan dalam buku itu hanya 7 saja, dan kita telah mempelajari ketujuh-tujuhnya. Dan kita nak masuk pada malam ini ialah tambahan kepada adab doa. Itulah perkara yang boleh membawa kepada kemustajaban. Dia tambah lagi 5. Sebenarnya benda yang sama saja. Hak 5 yang last ni dia termasuk juga dalam adab doa. Cuma si pengarang mengasingkan 7 adab yang pertama itu adab doa. 5 selepas itu dipanggil perkara yang membawa kepada mustajab doa. Sebenarnya it is the same thing. Itu benda yang sama saja, ya. Jadi adab doa 7 kita dah belajar dulu. Tuan-tuan masih ingat? Pertama ialah, kena lupa dah. Ikhlas. Very good. Boleh ingat tu, ya. Yang kedua ialah tauhid. Menjauhi perkara yang syirik, ya. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jelas, memang kita tahu benda tu syirik. Ada perkara yang tidak jelas. Yang tak jelas ni yang masalah ni. Sebab itu apa-apa perkara yang melibatkan kesyirikan, walaupun tidaklah disepakati, sebaik-baiknya menjauhi itu lebih baik. Sebaik-baiknya dijauhi. Ada orang kata syirik, ada orang kata tak syirik. Tinggal je lah. Kerana apa yang ada dalam syarak, it is enough. Sudah memadai, ya. Ada orang kata minta kubur tak syirik. Tuan kat kubur, wahai Tok Syekh, tolonglah aku. Sebahagian ilmuwan dia kata okey, as long as kita percaya yang bagi tu Allah, ya. Tapi sebahagian besar yang lain kata tidak boleh melakukannya kerana ia boleh termasuk dalam mensyirikkan Allah. Pasal benda tu benda gaib. Kita tak boleh melakukan satu ibadah, doa ibadah dalam hak awal gaib, melainkan kena ada nas yang jelas. Dan of course lah, kita tidak boleh hanya meminta dalam hak awal gaib, melainkan kepada yang maha gaib. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali ia tidak pernah dipraktikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah menyeru nama Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya. Sehingga keseluruhan kehidupan Nabi dia hanya meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara yang getir, ya. Jadi tinggallah, tak payahlah benda-benda seumpama itu. Saya ingat di tempat kita tak ada masalah. Tapi di tempat-tempat lain kita ingat benda tu macam dah pelik lah, ya. Baik, jadi ikhlas, ya. Kemudian yang kedua tadi tauhid lah, penting, ya. Yang ketiga ialah puji Allah dulu. Yang keempat ialah selawat Nabi. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam mengangkat tangan. Dan yang ketujuh ialah yakin. Yakin ni maksudnya
Kita percaya bahawa setiap doa yang kita panjatkan pada Allah, Allah Ta'ala menerimanya. Ia dalam kerangka husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Mustajab ke atau mustajab, kita tak tahu. Ya. Ada hadis Nabi kata semua doa dimustajab kan. Ada hadis Nabi kata tak mustajab kalau kita makan benda haram, pakai benda haram, tak mustajab. Walau bagaimanapun, kita masih dituntut cara am, bila kita minta pada Allah, kita kena yakin Allah Ta'ala terima. Itu dalam kerangka baik sangka pada Allah. Bahkan dalam ilmu tasawuf atau Quranian, baik sangka dengan Allah ni memang perkara yang perlu ada pada setiap Muslim. Baik sangka pada Allah. Kita bukan hanya disuruh supaya baik sangka dengan sesama manusia, tapi juga baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi berdakwah 23 years. Satu riwayat lagi 20 years. 10 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah. Sejarah ni sebenarnya dia tak firm, dia tak betul-betul orang kata apa? Dulu tu sahih tu, ada dalam Sahih Bukhari. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah pun sahih, 10 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah pun sahih juga. Dari sudut narration tu sahih lah. Sanad tu lah hak meriwayatkan hadis tu. Orang yang boleh dipercayai ambil daripada sahabat Nabi sampai kepada orang takhir meriwayatkan. Tapi secara pasti kita tak tahu berapa tahun sebenarnya. Ya. Macam kata Nabi lahir lah. Nabi lahir bila? Hak confirm hari Senin. Kan? Tapi bulan tak tahu. Ada kata Nabi lahir bulan Ramadan, ada kata Nabi lahir bulan Syawal. Ya, dalam buku-buku sejarah. Cuma hak majoriti kata Rabiul Awal lah. Rabiul Awal tu pula kata 9, kata 10, kata 12. Oh, pelik. Sejarah kan? Sejarah tidak direkodkan pada zaman terawal. Ya. Tarikh Nabi Isra Mi'raj bila? Tak tahu. Tarikh Nabi pergi Habsyah bila? Tarikh Nabi pergi Madinah bila? Precisely, secara tepat. Mana kita tahu? Sejarah Melayu yang baru 1 and 200 years pun kita banyak tak tahu. Betul tak? Ya. Ala kulli hal, yakinlah ya. Yakin. Ya. 7 complete. Kemudian kita nak masuk pula malam ni 5 perkara yang membawa kepada kemustajaban. Sebenarnya termasuk dalam adab juga. Cuma si pengarah ni dia mengasing-asingkan, tak apalah ya. Itu dia punya metodologi dia asingkan, tak apa. Okey, pertama ialah apa dia? Ikhlas kepada Allah. Dia repeat balik. Hak adab ni sebut dah. Hak ni sebut balik. Mungkin ada kepentingannya supaya ia menjadi satu penekanan kepada kita, supaya kita sentiasa mengikhlaskan diri kita bila kita memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ikhlas ni makna doa hanya pada Allah, kerana Allah. It is genuine from our heart. Betul-betul genuine, asli daripada hati nurani kita. Tak ada orang paksa kita. Kita buat bukan kerana orang, bukan kerana dapat kedudukan tertentu, bukan nak orang nampak kita ni warak, oh bagus ni doa. Tak ada. Truly and solely for Allah, hanya untuk Allah. Ya. Ia tidak boleh dibuat-buat. Ya. Dan sama sekali tidak boleh dilakonkan. Ya. Dan of course dia bukan aksesori ya. Doa ni bukan aksesori. Ya, kepada suatu program, suatu majlis. Okey je kita nak buka majlis baca doa, nak membudayakan begitu. Walaupun kalau kita lihat di tanah Arab tak ada pun depa buat majlis di mana-mana. Mana ada depa open the ceremony ataupun majlis dengan doa. Orang Melayu ni dia unik, dia protokol. Dia suka benda-benda protokol. Okey je kita nak buat kan. Boleh. Pasal kita fahamlah budaya orang kita ni memang dia suka protokol dan formality. Tapi janganlah doa yang dimulai dalam satu program akhirnya dicemari dengan benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Nak cakap haram kan keras sangat. Ini dalam konteks pemfatwaan, bahkan kalau kita mengajar pun nak kata haram tu macam keras sangat. Kita kata apa? Tidak harus bercanggah dengan syarak. Itu kita punya metodologi lah ya. Betul tak? Baca-baca doa, lepas tu menyanyi. Perempuan pun menyanyi, tak bagus lah. Janganlah ya. Kadang-kadang buat, terutama dalam program atau majlis-majlis yang melibatkan hiburan.
Kerana doa ni tuan-tuan, dia ada kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dulu-dulu tuan-tuan, saya ni kalau kat majlis kahwin, saya dah tukang baca doa kat Sungai Buloh. Kadang member minta tolong awal-awal. Kadang bila saya pergi kan, orang tak minta tolong, tapi dia tengok saya ada. Ustaz Sam minta datang baca doa. Tapi lepas saya dah baca doa, apa berlaku lepas tu? Perempuan duduk menyanyi, ya. Saya pun. Akhir sekali, barulah 3-4 tahun ni. Sama ada saya pergi awal ataupun saya pergi lewat. Pasal saya ni elakkan saya membaca doa di majlis-majlis perkahwinan. Pasal saya lihat ada benda yang tak apa comel lah kita kata kan. Tak kata haram lah, tapi tak syok lah kita. Sebenarnya orang macam saya ni, ustaz-ustaz ni kan, dia lagi berat pada tuan-tuan ni. Esok-esok tuan-tuan tak ditanya, kami yang ditanya. Kan Nabi kata ada 4 golongan dia akan ditanya oleh Allah. Betul-betul tanya punya. Allah Ta'ala akan semuk 4 orang ni. Pertama, orang yang umurnya panjang. Ya. Lagi panjang umur, lagi susah sebenarnya. Sebab tu orang yang mati awal, mati sebelum balik, bagus sebenarnya. Confirm ahli syurga. Ya, kalau dia anak orang Islam lah. Kalau anak orang bukan Islam, dia ada khilaf. Kan? Tapi jangan kata pula, pasal apalah dulu kecil-kecil aku tak mati. Jangan macam itu, ya. Tapi semakin panjang umur kita, semakin banyak kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Pasal amalan kita makin banyak, buku amalan kita pun makin banyak, betul tak? Ya. Yang kedua, orang yang sihat tubuh badan. Sakit lagi bagus pada orang sihat ni. Sebab biasa orang sihat dia akan lalai, dia akan lupa, dan dia akan ditanya atas anggota badan dia one by one. Aku bagi matamu boleh tengok, mu buat gapo dengan matamu? Oh, Allah Ta'ala tanya tu, dan takkan berganjak dekat kaki kita di padang mahsyar, melainkan kita akan ditanya tentang nikmat Allah satu persatu. Orang buta Allah Ta'ala tak tanya. Dia buta bila kecil sampai mati buta. Takkan Allah nak tanya dia, aku bagi kau mata, kau buat apa dengan mata kau? Dia kan buta. Tapi kalau dia buta umur 40 tahun, before that mungkin Allah Ta'ala tanya. Kan? Aku bagi mu telinga, mu buat apa dengan telingamu? Boleh cakap Kelantan sikit-sikit boleh ya? Pasal nak balik Kelantan tak dapat. Jadi kena cakap Kelantan lah. Mengubat rindu ya. Orang pekak Allah tak tanya. Orang pekak pada kecil kan? Takkan Allah tak nak tanya kot. Kan? Aku bagi kau telinga, kau buat apa dengan telinga kau? Lah, dah telinga dia tak dengar. Tapi kita ni Allah nak tanya telinga kita ni. Ya? Kita dengar gapo dia telinga kita ni. Kan? Jadi susah juga kan. Dua. Yang ketiga, orang ada harta, lagi banyak harta, lagi banyak soal jawabnya. Aduh, jadi miskin lah tuan-tuan. Ya. Yang keempat apa? Orang ada ilmu. Allah akan tanya, an ilmihi fima amila bihi. Kau ada ilmu ni, apa kau buat dengan ilmu kau? Ilmu saya ada ni, mula-mula saya betulkan diri saya. Lepas tu saya betul lah anak isteri saya setakat saya mampu. Kadang nak betul anak isteri susah juga tuan. Orang besar ni susah. Anak kita kecil-kecil boleh kita tegur, dah besar dia ada fikiran dia sendiri. Dia ada payah juga kan. Tapi kita kena nasihat lah kalau benda tak betul. Kemudian kita nasihatkan masyarakat pasal kita ada ilmu. Lepas tu ulama-ulama yang besar-besar, kalau kita baca teks penulisan dia orang, dia kata apa? Kadang-kadang dia macam menyesal pula jadi orang alim. Macam As-Sawri, waditu alau annal hadis nusikha min sadri hatta lam yas'alni Allah azza wa jalla ma arata bi hadzal hadis. Dia kata kalaulah ilmu hadis tidak ada dalam dadaku, dikeluarkan, dinasahkan daripada dadaku, kerana aku takut esok-esok Allah Ta'ala akan tanya, mu buat gapo dengan hadis ni? Ya. Jadi kalau orang tak tahu tak apa, orang tahu kan. Kita tahu benda tu tak apa nak comel, kita pergi tukang baca doa awal-awal pula. Jadi saya elakkanlah ya. Jadi nak ingat juga ya. Baik. Jadi ikhlas dia sebut balik. Tak apalah ya, sebagai benda ni kita nak repeat again and again supaya kita sentiasa ingatlah ya. Ikhlas ni penting sekali. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis 40 Nawawi, dua kitab yang besar tu,
Bab yang pertama ialah babul ikhlas. Bab ikhlas. Ya, dan ada dua jenis orang yang beriman, satu mukhlisin, satu mukhlasin. Mukhlisin orang yang ikhlas, mengikhlaskan dirinya sebaik mungkin. Mukhlasin orang yang diikhlaskan oleh Allah. Level dia tinggi sikit. Tak tahu tinggi sikit tapi tinggilah daripada mukhlisin. Mudah-mudahan bila kita mukhlis, at one stage kita akan jadi mukhlas. Dan tidak ada orang tahu ikhlas dia melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benda ni melibatkan dalaman hati kita. Mana orang tahu ikhlas tak ikhlas? Ya. Sebab itu dalam syarak telah diwartakan al-hukmu 'ala zawahir. Ya. Allahu yahkumu 'ala sarair. Kita ni hukum hak luar-luar saja. Hak dalaman kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ikhlas, ya. Okey, settle bab tu. Okey, yang kedua dia kata yang membawa juga kepada kemustajaban ialah at-taubah. Taubat. Ya. Anda suka benda ni amat penting sekali. Kata kerana kita manusia tak lari daripada melakukan dosa. Kita tidak maksum. Hak betul-betul maksum ni hanya para anbiya dan mursalin, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ada juga melakukan kesilapan. Kesilapan manusiawi memang para anbiya buat. Tak salah kalau kita kata Nabi buat salah dari sudut kemanusiaan, itu benda biasa. Cuma dari sudut dosa hak kecil, dosa hak besar, ulama sepakat Nabi dan Rasul tak buat dosa besar, tak buat. Cuma mereka khilaf dosa kecil ni macam mana, itu khilaf. Tapi majusi kata asal dosa saja lebih baik kita maksumkan ia daripada para anbiya dan mursalin. Maksud kita kata Nabi dan Rasul ni tak buat dosa, dia terpelihara, maksum daripada melakukan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Tapi kesalahan-kesalahan, kesilapan yang melibatkan kemanusiaan itu ada dilakukan. Tapi ada juga kepentingan kepada kita, ya. Nabi lupa contohnya. Okeylah, pasal dia manusia. Ya. Innama ana bashar ansa kamatan saun fa idza nasitu fazakiruni. Ya. Dalam Sahih Muslim daripada Ibn Mas'ud, Nabi kata, aku manusia seperti kamu, aku lupa seperti kamu lupa, tapi jika aku lupa, kamu ingatkanlah aku. Sebab ada beberapa kes Nabi semayang tak cukup rakaat. Zuhur Nabi semayang 2 saja, Isyak Nabi semayang 2 saja, lepas tu bagi salam. Jadi sahabat ni tak tegur lah, sebab takut-takut masa semayang tadi turun wahyu dipendekkan solat. Siapa tahu. Jadi sahabat tak tegur. Bila dah habis semayang, baru sahabat tanya, ya. Ada kes begitu banyak. Ni tuan-tuan belajar dalam, kalau dalam fiqh lah, ya, dalam bab sujud sahwi. Kenapa kita nak sujud sahwi? Kalau kita syak 3 ke 4. Kalau kita terlebih buat sahwi juga. Lepas-lepas 4 rakaat terus salam, tiba-tiba tuan-tuan bangun pula dah baca Fatihah apa semua kan. Alamak, baru ingat, alamak aku dah 5 ni. Turun balik. Tapi before salam kena sujud sahwi, ya. Tapi kalau naik sekejap tak apa, naik cuk turun terus. Macam imam kan. Ada imam rakaat keempat kan, dia naik contohnya, ya. Dia tak tasyahud akhir, ialah lupa kan. Patut tak rakaat keempat tu tasyahud akhir, dia bangun. Jadi bila dia bangun, makmum pun hak ni nak bangun, hak ni tak si bangun. Pasal makmum kan, yalah kita jadi makmum kan, kadang-kadang kita di awal-awangan juga. Sudah nak bangun kedok. Tapi ada hak dia tahu, dia tegur lah, subhanallah. Tapi setakat saya semayang belakang ni, kalau imam salah biasa makmum tak tegur. Pasal kita pun ada lalai juga. Tapi imam dia bila dia bangun, dia tengok makmum tak bangun, ataupun sebagian nak bangun semua tak bangun, ni lebih rakaat ni, dia pun duduk balik. Maka itu tak apa, ya. Ini betul-betul bagi salam je habis semayang. Sahabat kata, ya Rasulullah, antaranya ialah Zulyadain, ya. Dia kata, ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah. Wahai Nabi, adakah kamu lupa atau semayang telah dipendekkan? Nabi kata, la, lam ansa wa lam tuksar. Setahu aku tak lupa, dan aku juga tidak menerima wahyu supaya solat dipendekkan. Dia tidak dipendekkan. Apa Nabi buat? Nabi pun sambung lagi 2 rakaat. Betul, Nabi
salam, ya. Cuma lepas tu Nabi sujud sahwi lah. Nabi bagi salam dulu, Nabi sujud sahwi, kemudian Nabi bagi salam sekali lagi, ya. Ada kepentingan juga. Bila Nabi lupa, kita pun lupa, kita buat macam Nabi buat lah, betul tak? Tengah semayang kita syok 3 ke 4. Nabi pernah syok contohnya. Nabi ambil kurang. Itu kepentingannya. Nabi tuan-tuan ada beberapa kes Nabi semayang lambat, masbuk kat belakang. Nabi settlekan masalah kan, datang lambat. Tapi Nabi pesan dah ke Abu Bakar, kalau aku lambat kau jadi imam. Ya, soal lagi Abdurrahman bin Auf, tak silap saya. Nabi pesan saya. Tuan-tuan belajar fiqh dalam bab masbuk. Boleh ya. Ataupun bab istikhlaf dia panggil, ya. Bab menggantikan imam. Jadi bila Nabi sampai, sahabat dah semayang. Jadi Nabi pun masbuk lah, Nabi pun semayang. Bagus juga kan. Tapi itu bukanlah konteks lupa lah, itu sebab lambat. Jadi benda-benda seumpama ini bagus pada kita. Adalah hukum masbuk tu. Cuba kalau Nabi tak lambat, dan sahabat pun tak lambat, daripada awal sampai akhir semayang on time semua, masbuk semua, muafiq semua. Tak ada masbuk, susah tuan. Betul tak? Tak boleh ada masbuk, kena muafiq belaka. Kalau tuan-tuan sampai lambat macam mana? Kena balik lah. Susah macam tu. Ataupun mari awal. Ingat semua orang boleh datang awal ke? Betul? Saya dulu di surau saya, ada seorang imam ni lah, tergesa-gesa nak qomat, sampai jemaah lain komplain lah. Surau dia tempat saya sendiri. Habis imam kata apa? Nak kali datanglah awal. Kan? Dia ingat semua orang boleh datang awal ke? Jadi janganlah lorak-lorak sangat, relax. Betul tak? Azan iqamah ni jangan lambat sangat, jangan cepat sangat, relax. Dan kita jangan sangka orang ni macam kita. Awak boleh awal lah all the time pasal awak tu pencin, kerja lain pun tak ada, pergi orang lain. Jadi jangan kita, orang kata apa, jadi nak kena faham ya. Balik pada yang tadi ya. Jadi saya nak sebut manusia dia buat dosa other than the prophet, lain pada Nabi. Dan bila kita ada dosa, takut-takut bila kita doa Allah Ta'ala tak terima. Kerana Rasulullah SAW ada memperingatkan dalam banyak hadis, antaranya dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata ada orang tu dia doa, Ya Rab, minta dengan Tuhan di padang pasir, tak ada orang boleh tolong dia, ya. Kemudian Allah Ta'ala tak terima lah. Pasal apa? Nabi kata mat'amuhu haram, dia makan benda haram, ya. Benda haram ni luas lah, betul tak? Boleh jadi dia makan makanan yang dicuri, ataupun wang tu daripada wang yang tidak halal dia beli makanan, ya. Ataupun boleh jadi dia tak curi, makanan tu sendiri makanan yang haram, macam-macam lah konteks hari ni banyak, ya. Jadi Allah tak terima mat'amuhu haram. Nabi kata sebab dia makan benda haram. Wa mashrabuhu haram, dia makan pun benda haram. Dia minum pun benda haram. Wa mashrabuhu haram, minum pun benda haram. Macam mana Allah nak terima? Ya. Wa malbasuhu haram, dia pakai pun haram juga. Teruk sangat ni, makan haram, minum haram, pakai pun haram. Ya. Kadang-kadang bukan curi tuan, kadang tak sedar pun, ya. Ni banyak juga orang kita buat ni, ya. Bapak dia dah mati 5 tahun, ada tanah 9 ekar, 5 tahun dah mati, 6 tahun dah tak dibahagikan. Lepas tu hasil dia makan seorang. Ada kelapa, ada dokong, ada durian, ya. Sebab dia yang jaga bapak dia masa bapak dia hidup. Bapak dia mati kat rumah dia. Rumah bapak dia repair. Buat rumah sebiji macam banglo macam tu lah. Mak bapak dia duduk dengan dia. Lepas tu matilah. Jadi tak dibahagikan. Tapi hasil dia ambil. Sebiji buah yang dia makan atau dia jual tu, dalam tu bukan hak dia seorang. Hak adik-beradik lain pun ada. Dia telah memakan harta yang haram. 5 years dia makan benda haram. This is real. Ini berlaku pada my own family lah. Cerita ni my own family ni, ya. Bila saya tegur, mengamuk.
kata tamak. Yalah, keluarga minta saya nasihatkan. Nak nasihat orang tua ni payahlah tuan. Tak tergamak, malu. Atuk-atuk saudara kita malu tuan. Jadi saya pun ambillah sepotong ceramah saya yang saya rakam di satu masjid. Sebab saya ada ajar fiqh muamalat, saya ada sentuh bab faraid. Asas faraid ni macam mana? Jadi saya pun potong about 4 or 5 minutes, hantar kepada satu orang ni lah. So hantar kepada orang tu. Oh, mengamuk dia, marah dia. Ya. Ini yang jadi dia cakap dengan saya, dia minta tolong kan. Tapi kawan-kawan lain pun ada bagi tahu juga. Tanah orang tua bagi suruh uruskan, lepas tu dia ambil seorang. Tukar nama anak dia lagi. Saya pun heran macam mana ya. Saudara sebelah isteri saya lagi hebat. Ya. Siap naik court, upah lawyer, sama menyaman. Hanya dengan sebab sekeping tanah yang telah diselewengkan. Ya. Itu konteks haram lah. Itu haram ni bukan mencuri saja. Benda macam tu tak boleh lah tuan. Baik. Jadi dia kata benda makan benda haram, minum benda haram, pakaian pun haram. Fa anna yustajabu lahu. Ya. Macam mana Allah Taala nak terima doanya? Ya tak? Jadi sebab itu para ulama dalam mana-mana buku zikir, dalam bab ni atau doa bahkan, dia mesti masukkan mesti bertaubat kepada Allah. Maksudnya kalau kita ada buat dosa dengan Allah, mungkin dulu kita ada tak semayang, ya, qada lah sebaik mungkin. Ataupun adalah kita dengan Allah ni ada something wrong yang kita buat. Ya. Maka kita bertaubatlah. Taubat ni tuan-tuan tak semestinya inspesifik. Sebagai ulama kata taubat kena inspesifik. Kalau awak 10 kali mencuri, lain. Mencuri kita dengan orang lain. Ini kalau kita dengan Allah. Kalau 10 kali awak berzina, ya, 10 kali awak kena taubat. Susah juga tu kan. Sebab tu Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia kritik, dia kata pendapat ni agak menyukarkan. Kita boleh saja bertaubat secara umum kepada Allah. Ya Allah, dulu aku ada buat benda ni. Tak tahu banyak kali ya. Aku taubat padamu ya Allah. Cukup lah. Dan begitu juga yang lain. Berapa banyak kita mengumpat ke orang. Tapi itu sebenarnya kena minta halal. Tapi kalau kita dengan Tuhan Ali ya. Jadi taubat tu. Yang kedua ialah bila kita ada buat salah dengan orang lain lah. Kalau kita ada nak ambil harta dia, kena kembalikan. Saya ni tuan-tuan, baru-baru ni ada seorang hamba Allah tu, dia kata mak dia meninggal, ada tanah lah ya. Tahun 90 mak dia ada jual kepada seseorang sekeping, saya tak tahu lah luar mana. Tapi orang tu dah balik Indonesia, dah 35 years tak mari sini. Tahun 90, ni dah tahun 2002, 32 years. Jadi macam mana kami nak cari? Mak dia jual, ambil duit je. Nama tak tukar lah kan. Jadi bila mak dia mati, difaraikan begitu saja. Maksudnya letak nama anak apa semua. Sedangkan sebahagian daripada tanah mak dia ni tanah orang lain. Dia jual 2,000 je dulu. Dulu kan duit kan mahal, betul tak? Ustaz Amran Sungai Buloh tu dia ada 3 ekar tanah di Pejaras. Sekarang jutawan. Dulu dia beli tahun 90-an saya ingat. 1 ekar baru 30,000, 30,000. 3 ekar baru 90,000. Sekarang 1 ekar dah 1 juta lebih. Dulu kan duit mahal kan. Jadi dia kata tanah tu dah dibuat rumah sewa, ada buatlah something kat atas tu, masing-masing dah ada hak masing-masing. Dia kata sekarang ni saya nak buat macam mana, dia tanya, sebab tanah orang kan. Saya kata saya tidak tahu. Kena tanya majlis agama lah, dia orang tahu cara nak menguruskan harta-harta seumpama ini. Tapi saya kata kita tidak boleh menggunakan tanah itu untuk apa-apa urusan. Kita buat rumah sewa atas tanah tu, betul tak? Kutipan sewa kita tu sebenarnya juga adalah hak kepada tuan tanah. Ya? Macam kita tanam pokok atas tanah orang lah. Kalau zaman Nabi strict. Siapa-siapa yang tanam pokok atas tanah orang, kan, dia tidak memiliki pokok itu, melainkan hanya kosnya saja. Ketat. Ya. Jadi sukar juga kan. Tapi kena bebaskan dirilah harta-harta yang
tak berapa halal ni kita bebaskan. Baru dikira sebagai taubat. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin tu, lepas bab pertama ikhlas, dia buat mari tu bab taubat. Pasal ikhlas ni dia amat berkait rapat dengan taubat. Tak mungkin seorang tu ikhlas jika dia tidak bertaubat kepada Allah. Tak mungkin, ya. Ya. Cuma kita nak beza. Dosa kita dengan Allah, kita terus meminta ampun kepadanya. Dosa kita dengan manusia, kalau ia melibatkan harta, bebaskan diri, kembalikan. Kalau tak boleh kembalikan, bebaskan. Saya nak buat, tengoklah macam mana, tanyalah ustaz yang tahu kan. Ya, ada orang dia berhutang, tak tahu pergi mana dah orang tu, kok dah meninggal dah 20 years, 30 years kan. Saya kata boleh sedekah je, boleh. Ya. Tanyalah orang yang tahu, ya. Jadi kena bebaskan diri ala kulli hal. Ini penting, ya. Jika ia melibatkan mengumpat, mengata orang, ini pun berat juga. Kalau ikutkan, kita mesti minta halal dan minta dia maafkan kita. Ini agak sukar, ya, betul tak? Hatta saya sendiri pun, kita dah kadang-kadang kita bukan nak mengumpat mana pun, tapi bercakap kan. Dan kita cakap benda buruk tentang bos kita, tentang rakan-rakan kita yang lain, kan. Kalau ikut kan tak boleh tu, berdosa satu hal, lepas tu kena minta maaf dengan dia, susah juga kan. Walau bagaimanapun, langkah terawal kita boleh buat ialah kita minta ampun kepada Allah dan minta kepada Allah supaya mengampunkan orang yang kita umpatkan itu. Itu salah satu cara, ya. Jadi disebut oleh ulama-ulama kita, macam Syed Sabit dalam buku Fiqh Sunnah dia, kerana ada hadis daripada Rasulullah SAW. Apa hadis tu ada masalah sahih dan dhaifnya. Tapi ialah kan, kalau betul-betul mengumpat tu memang kena minta ampun lah, tak halal. Tapi kadang-kadang kita bukan mengumpat mana pun, kita kadang tercakap benda-benda yang kalau dia dengar dia tidak suka, itu dah kira mengumpat tu. Jadi kena minta ampun lah kepada Allah, ampunlah fulan bin si fulan. Saya sendiri pun tuan, saya sentiasa minta ampun kepada orang yang kadang-kadang saya bercakap benda tak baik berkaitan dirinya, kan. Kalau kan tak boleh, contohlah paling senang, ada musim hujan kan, saya upah kontraktor repair rumah saya, repair dia buat tak perfect, betul tak? Jadi saya pun WhatsApp ke dia, dia tak jawab, dia jawab sikit je, tak cakap nak repair ke tak repair ke, kita nak marah susah juga kan. Lalu saya panggil lah kontraktor lain mari nak repair, dia tanya kenapa ustaz, panggil lah kontraktor lama. Saya kata ni kontraktor lama tak boleh pakai ni. Kan, tak nak tanggungjawab. Saya kata, itu dah kira mengumpat tu. Habis tu kita nak cakap macam mana? Contohnya, ya, lepas dah perempuan puas hati, aduh, tak baik aku kecek tadi, ya Allah maafinkanlah kontraktor yang pertama tadi. Contohnya macam tu lah, ya. Itu salah satu solution lah, ya. Kan, takkan saya nak telefon dia, Assalamualaikum Ji, minta maaf Ji, saya ada mengumpat Haji ni sebab Haji memang jahat. Masalah pula kan. Itu salah satu cara. Kalau kita ada bercakap buruk dengan sesiapa, kita boleh minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan dia. Satu kafarah, mudah-mudahan. Ya, sebab tu dia disebut dah para ulama kita, salah satu cara untuk kita berlepas diri jika kita ada bercakap buruk tentang seseorang. Kadang-kadang bukan kita sengaja nak ngumpat pun, sebab hidup kita kan, kita tak boleh lari daripada hal-hal seumpama itu. Tapi kalau kita niat memang nak mengumpat dia, memang kita nak fitnah dia, atau kena minta maaf dengan dia lah, ya. Takat doa minta Allah Ta'ala ampunkan dia, saya ingat tak lepas, ya. Jadi nak cerita betul-betul kena bertaubat kepada Allah. An-Nawawi rahimahullah dalam buku dia itu Riyadhus Shalihin, tuan-tuan boleh rujuk lah, ini good book lah, satu buku yang amat baik sekali. Bab kedua tu bab taubat. Pertama dia kata kita wajib bertaubat kepada Allah, bukan hanya nak kotak doa anytime anywhere. Kalau dosa kita dengan Allah, dia kata kita minta lah ampun. Kalau dosa kita dengan manusia, kita kena selesaikan bersamanya. Kalau melibatkan harta, kita serahkan. Kalau melibatkan umpatan, kita minta ampun dan minta halal daripadanya. Ataupun macam tadilah, kita minta Allah Ta'ala supaya mengampunkannya, ya. Kalau ia melibatkan hudud, maka mesti ditamkinkan ke atasnya, maksudnya diambil hukuman ke atasnya, ya. Itu penting juga, ya. Tapi hari ini tak ada benda tu, hudud tak ada kan. Kemudian dia memberilah beberapa ayat Quran. Bab taubat ni tuan-tuan boleh buka, antaranya dalam surah An-Nur ayat 31, ya. Allah Ta'ala kata, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Syarat nak berjaya kata Allah, kamu mesti bertaubat kepada Allah. Kena istighfar lah. Ya. Sebab tu kita sentiasa melazimi istighfar. Betul tak? Lepas semayang, istighfar. Padahal masa semayang, bukan kita buat dosa pun. Ada buat dosa masa semayang? Tak ada kan? Paling-paling lalai je. Kan? Ya. Tapi kalau semayang, satu ibadah. Yang mana bila kita semayang, kita lalai saja. Tak khusyuk. Ya. Mungkin ada baca salah sikit sebanyak. Kita masih beristighfar kepada Allah, apatah lagi kalau kita buat benda yang tidak baik. Ya? Jadi kena banyak istighfar lah. Bila kita istighfar, dia termasuklah konteks taubat. Cuma ulama kata tak cukup istighfar. Pertama, kita kena berhenti daripada melakukannya. Yang kedua, kita kena menyesal. Yang ketiga, kita tidak melakukannya lagi, ataupun kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu rukun taubat. Kalau kita istighfar, tapi benda tu duk buat juga, lepas tu tak menyesal pun, betul tak? Tak ada menyesal, taubat ke mana? Rukun yang penting sekali taubat ni, menyesal tu lah. Ya? Nabi kata antara tanda orang beriman ialah bila dia buat benda jahat, dia menyesal. Ya? InsyaAllah. Jadi apa tu? Ya? Allah Taala kata, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi Allah Taala meletakkan syarat untuk berjaya mesti bertaubat, mesti beristighfar. Ya. Istighfar. Surah apa tadi? An-Nur 31. Nanti kalau belak-belak Quran kan, kita tengok surah An-Nur 31. Tengoklah huraian dia, ya. Yang kedua surah Hud ayat 3. Itu penting juga ayat istighfar tu. Dan yang ketiga, yang paling banyak dibaca oleh pendakwa-pendakwa dan ustaz kita, yang mana kata Allah, ya allazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau ayat lain suruh taubat saja. Ayat ni surah Al-Anfal surah At-Tahrim ayat 8, Allah Taala kata, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang betul-betul nasuh. Maknanya bukan main-main lah, betul-betul menyesali perbuatan kita lakukan dan betul-betul nak buat lebih baik selepas ini. Itu taubat nasuha. Kita pun Melayu panggil taubat nasuha, mana bukan taubat main-main lah. Taubat betul-betul. Dan kena sentiasa tajdid pasal manusia kan. Pagi taubat, tengah hari buat jahat pula. Tengah hari taubat, petang buat jahat pula. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam menunggu-nunggu taubat daripada hamba-Nya. Ujungnya last. Tuan-tuan boleh rujuk hadis Abi Musa juga dalam Riyadhus Shalihin ada. Ya. Dan Sahih Muslim. Nabi kata, innallaha yabsut yadahu bil-lail liyatub ilaihi musii'un nahar wa yabsut yadahu bin-nahar liyatub ilaihi musii'ul lail. Allah Taala menadah tangannya pada malam hari supaya orang yang melakukan kejahatan di siang hari kembali bertaubat kepadanya. Allah Taala menadah tangan di siang hari supaya orang yang melakukan kejahatan di malam hari bertaubat kepadanya. Maksudnya Allah Taala setiap masa menunggu-nunggu taubat daripada hamba-Nya, ya. Mudah-mudahan insya-Allah Taala. Jadi dua, ikhlas, taubat. Kita selesai satu dulu. Ya. Lepas tu next nanti kita masuklah yang ketiga. Itulah, kita mesti khusyuk, kita mesti merendahkan diri, dan kita mesti hadir hati bila kita berdoa kepada Allah. Kita kena tahu apa yang kita doakan. Kalau kita baca Arab kan, makna dia kena tahu. Dan kalau kita doa akut Melayu pun tak ada masalah sama sekali, kerana kita lebih faham, kita lebih menghayati apa yang kita minta kepada Allah. Ya, boleh, insya-Allah Taala, ya. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Dah azan, mudah-mudahan kita dapatlah kongsi sikit sebanyak pada malam ini. Dan kita kalau ada nilai, ya, kita jumpa lagi lah pada masa akan datang. Aku Luqal Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.